Salam sejahtera. Kajian Kementerian Kesihatan MOH baru-baru ini mendapati individu yang tidak mengemaskini pengambilan vaksin COVID-19 mereka adalah 5 kali ganda berkemungkinan untuk jatuh sakit dengan teruk. Lantaran itu, Menteri Kesihatan Ong Ye Kung menggesa orang ramai terutamanya warga emas yang berusia 60 tahun dan ke atas agar mendapatkan sekurang-kurangnya satu suntikan vaksin COVID-19 dalam masa tempoh setiap 12 bulan. Encik Ong turut menasihati orang ramai agar mengambil langkah berwaspada seperti memakai pelitup apabila mengunjungi tempat-tempat yang sesak. Ini memandangkan Singapura kini di tengah-tengah satu gelombang penularan COVID-19. Lebih ramai orang dijangka jatuh sakit dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Kadar kemasukan ke hospital juga dijangka meningkat. Jangkitan COVID-19 mencecah 2,000 kes sehari sepanjang 2 minggu ini, iaitu seganda lebih tinggi berbanding 3 minggu yang lalu. Sebahagian besarnya iaitu sekitar 75% disebabkan oleh varian EG5 dan HK3. We have no plans to impose any social restrictions. We will treat this as an endemic disease, which is in line with our strategy, and we will live with it. After all this, there has been no evidence to suggest that the new variants are more likely to lead to severe illnesses compared to previous variants. And all indications show that the current vaccines continue to work well in protecting us against severe illnesses if infected by these new variants. Sektor digital ekonomi menyumbang kepada 17.3% pertumbuhan ekonomi Singapura dan lebih 200,000 pekerjaan berkaitan teknologi tahun lalu. Lebih banyak syarikat-syarikat kecil dan sederhana atau SME turut mendakapi teknologi digital seperti e-dagang. Namun mereka masih ketinggalan berbanding syarikat-syarikat besar dalam memanfaatkan huraian software yang lain. Jumlah pekerjaan teknologi juga turut berkembang dengan kebanyakan daripadanya dijawat rakyat Singapura. Demikian menurut satu laporan berhubung ekonomi digital yang diterbitkan Penguasa Pembangunan Infokom Media IMDA. Tahun lalu, sekitar 94% SME menerapkan sekurang-kurangnya satu teknologi digital seperti pembayaran online dan analitik data. 5 tahun lalu, hanya 74% SME melakukan sedemikian. Secara purata, syarikat-syarikat kecil dan sederhana memanfaatkan 2 teknologi bagi setiap syarikat. Ini masih kecil berbanding 6 teknologi bagi syarikat lebih besar. Pekerjaan berkaitan teknologi juga turut berkembang daripada sekitar 155,000 pada 2017 kepada lebih 201,000 pekerjaan tahun lalu. Lebih 70% jawatan ini diisi rakyat Singapura. Pekerja bidang teknologi secara purata menerima gaji bulanan $7,300 tahun lalu. IMDA menyatakan masa depan bagi ekonomi digital Singapura kekal cerah. Kadar pengangguran di Singapura dijangka merangkak naik dalam bulan-bulan akan datang. Kementerian Tenaga Manusia menyatakan ini disebabkan pertumbuhan yang lemah ekonomi negara-negara maju serta permintaan pasaran luar yang merudum antaranya untuk produk elektronik. Seorang pengamat ekonomi berpendapat dengan ramalan tersebut. It could go up by 0.1, 0.2 percentage points, right? Month-to-month fluctuations, but I think the big idea is that we are expecting the labor market to remain relatively resilient. The main risk factor is basically a major downturn in the global economy, which would first and foremost impact your external-oriented sectors. So that would be manufacturing as well as finance and insurance. Perangkaan bulan Ogos menunjukkan kadar pengangguran keseluruhan kekal rendah pada 2% sama seperti Julai. Di kalangan rakyat Singapura, kadarnya adalah 2.9%. Pengangguran bagi penduduk pula tercatat 2.8% atau 66,300 orang. 90% merupakan rakyat Singapura. Para peniaga makanan dan minuman serta penyedia khidmat kegiatan luar sudah mula membuat persiapan menghadapi jerebu teruk yang dijangka melanda. Ini selepas laporan Haze Outlook 2023 oleh Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura mengeluarkan kod merah buat pertama kali sejak 2019.
Masih segar diingatan Encik Yusof Ihsan bertapa jerebu teruk yang melanda Singapura pada 2015 menjejas perniagaannya. Lebih sukar lagi, perniagaannya baru sahaja bertapak pada ketika itu. Apabila jerebu makin teruk, saya akan mewajibkan pekerja-pekerja dan pegerai-pegerai yang serving semua kena pakai alat pelitup muka tu pasal ia boleh affect your health. Pada 2015, bacaan PSI 24 jam pernah melepasi paras paling berbahaya iaitu 300. Berbekalkan pengalaman itu, Encik Yusof membuat beberapa perubahan termasuk memperbaiki sistem pesanan dan penghantaran online padi emas supaya keadaan tidak begitu terjejas seperti tahun 2015. Bagi penyedia khidmat kegiatan luar seperti yang beroperasi di tapak perkhemahan di Sarimbun ini, mereka juga sudah melakarkan pelan untuk melindungi para pelajar jika mutu udara semakin membimbangkan. Untuk PSI antara 100 hingga 200, kami akan menunjukkan aktiviti fizikal luar yang akan melibatkan banyak tenaga dan pendedahan berterusan selama beberapa jam. Peserta yang kurang sihat akan ditempatkan sementara di dalam bilik berhawa dingin dengan pembersih udara sebelum mereka dibawakan mendapatkan rawatan perubatan. Apa-apa yang melebihi 200, kami akan menghentikan semua aktiviti. Selain perniagaan, masyarakat juga perlu melakukan persiapan sewajarnya. Pengarah Perubatan SOS Antarabangsa, Dr. Chan Yan Jun, menarik perhatian bahawa kesedaran tentang langkah perlindungan jerebu dalam kalangan masyarakat perlu dipertingkatkan. Ini lebih-lebih lagi dengan kemungkinan tinggi jerebu teruk berlaku di Asia Tenggara tahun ini, berikutan kod merah yang dikeluarkan laporan Haze Outlook 2023. Lebih membimbangkan, satu tinjauan oleh Annals Academy of Medicine Singapore pada 2021 melaporkan bahawa 25% penduduk kurang peka dengan keadaan serta langkah-langkah perlindungan berkaitan jerebu. Kajian ini juga mendapati separuh daripada responden menganggap bahawa pelitup muka perubatan atau 3-ply surgical mask sebenarnya boleh menawarkan perlindungan yang mencukupi terhadap jerebu. Tetapi hakikat dia ialah penggunaan pelitup N95. Dr. Chan juga menarik perhatian akan masalah penyakit yang akan timbul akibat menghidu asap jerebu, lebih-lebih lagi bagi golongan yang berisiko tinggi. Kalaulah pendedahan jangka panjang telah berlaku terhadap jerebu, ia berpotensi membawa kepada perkembangan bronkitis yang lebih kronik dan juga mengurangkan fungsi paru-paru. Dalam keadaan yang lebih teruk, risiko kanser meningkat dan kematian boleh terjadi. Lantaran itu, Dr. Chan menasihatkan orang ramai untuk memantau bacaan PSI dan mengurangkan masa di luar sekiranya keadaan jerebu semakin memburuk.